Melanjutkan pengajian di peringkat sarjana kaunseling di LIMAS. Majlis dengan ini mempersilakan Cik Izian binti Mazli untuk memulakan sesi. Sekian, dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baiklah. Bertemu kita pada hari ini bagi berkongsi mengenai pelan tindakan dan juga matlamat kerjaya. Jadi selamat pagi dan salam sejahtera dan salam hujung minggu buat para hadirin sekalian. Dan saya harap semua sihat-sihat saja ya pada hari ini. Semua sihat kah? Sehat. Sehat. Sehat, Miss. Jadi anda semua dah bersedia ya untuk program pada hari ini? Dah. Ya, Miss. Ya, Miss. Baik, jadi sebelum saya teruskan kepada sesi saya pada hari ini, inginlah saya kenal serba sedikit mengenai latar belakang daripada anda semua. Saya tak akan pergi bertanya kepada seorang-seorang sebab saya nampak sini ramai, ada 86 peserta dan akan lagi bertambah dari masa ke semasa. Jadi saya nak bertanya kepada anda semua mengenai latar belakang anda sendiri sedikit dan saya nak tanya, adakah anda familiar dengan Mentimeter? Familiar. Familiar? Okey, jadi saya nak minta anda semua untuk buka dan type di Google Mentimeter. Okey. Type di Google Mentimeter. Semua dah pergi Mentimeter? Dah, Miss. Okey, baik. Sekarang saya nak anda masukkan kod 6067751. Okey, masukkan kod 6067751. Okey, kita dah ada seorang peserta yang dah mengisi beliau sedang bekerja. Jadi soalan ini saya nak tengoklah sama ada saya punya peserta ini sedang bekerja ataupun sedang belajar. Okey, ada 7 orang dah Okey, teruskan. Okey, kita ada seorang peserta yang sedang bekerja. Yang sedang bekerja. Baik, baik. Terima kasih. Oh, mungkin yang bekerja ni pun sedang cuba untuk mencari kerja yang baru ya, saya rasa. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Baik. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Rata-rata daripada peserta hari ini adalah sedang bekerja, sedang belajar dan 3 orang sedang bekerja ya. Baik. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Saya nak tahu, adakah anda tahu perbezaan antara kerja dan kerjaya? Okey. Apakah perbezaan antara kerja dan kerjaya? Okey, anda boleh type di jawapan anda.
secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan kerja dan apa yang dimaksudkan dengan kerjaya. Adakah anda mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya? Kerja? Apakah perbezaan antara kerja dan kerjaya? Bezanya adalah kerja. Baik, ada yang tidak mengetahui Kerja kita bekerja, kerjaya kita ada kerja untuk bekerja. Kerja merupakan tanggungjawab, kerjaya merupakan pencapaian. Kerja adalah apa yang kita buat, kerjaya pula ialah lebih kepada minat kita dalam sesuatu bidang. Kerja dapat pergi lebih jauh. Baik. Ada 6 orang dah menjawab. Mungkin yang lain masih lagi sedang menjawab dan ada mempunyai pandangan yang lain mengenai perbezaan antara kerja dan kerjaya. Kerja adalah sesuatu yang kita lakukan dan dapat gaji, manakala kerjaya adalah apa yang kita lakukan. Kerjaya tak dapat gaji ke ni? Okey, boleh tak siapa yang tulis jawapan ni bagi tahu kat saya. Kerja adalah sesuatu yang kita lakukan dan dapat gaji, manakala kerjaya adalah apa yang kita lakukan. Kerjaya tak dapat gaji ya? Dapat, Miss. Dapat. Okey. Boleh saya tahu siapa nama awak? Amirul Akmal Azizan. Amirul Akmal. Baik, Amirul Akmal. Dapat kerjaya pun ada gaji. Baik, terima kasih Akmal. Sama. Okey, kerja menjalankan tanggungjawab sebagai pekerja. Kerjaya yang kita minat. Okey. Kerjaya adalah satu pekerjaan yang minat. Jadi mesti Saya dengar itu muzik ya. belajar ambil okey sudah. Okey. Kerja adalah tugas. Kerjaya adalah perjalanan kerja kita. Kerja tu macam apa kita buat, kerjaya lah macam kita kerja dalam bidang tu. Kerja tu apa yang kita buat, kerjaya pula macam kita kerja dalam bidang tu. Okey. Kerjaya membuat tugasan dan kerja membuat tugasan. Kerjaya perjalanan hidup kerja seseorang. Baik. Kerja melibatkan Awal open di Iwati minggu. Burger. Kerja melibatkan sesuatu yang mungkin dilakukan seumur hidup. Kerja melibatkan sesuatu yang mungkin dilakukan seumur hidup. Kerjaya dilakukan untuk mendapatkan kerja yang baik di masa hadapan. Okey. Okey, banyak kita nampak dekat sini, kerja adalah kerja yang dilakukan dengan rela, manakala kerjaya adalah kerja yang kita impikan dan minat. Kerja kita lakukan dengan rela Okey. Kerja adalah sesuatu yang kita buat waktu kita memerlukan, manakala kerjaya pula kerja tetapi sesuai dengan apa yang kita minat. Kerjaya adalah perjalanan hidup kerja seseorang individu. Kerja adalah tugas, adalah aktiviti. Okey. Kerja ialah bekerja untuk sesuatu, manakala kerjaya adalah pekerjaan. Okey, banyak respon daripada anda semua. Ada yang sama, ada yang misconception dan juga ada yang berbeza antara satu sama lain. Jadi dalam perkongsian kita pada hari ini, kita akan melihatlah kepada perbezaan kerjaya dan juga perbezaan kerja. Baik. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, masih juga di Mentimeter, tapi anda masukkan kod yang seterusnya adalah 598928. Saya ulang, masukkan kod 598928. Okey. Saya nak anda nyatakan apa contoh kerja yang anda tahu. Okey, nyatakan apa contoh pekerjaan ataupun kerja yang anda tahu. Okey, kita masih menunggu lagi jawapan daripada para peserta. Cleaner, terima kasih. Bagi yang tak tahu macam mana nak jawab soalan ni, pergi kepada mentimeter.com dan masukkan kod 598928 dan jawab kepada soalan yang dimajukan. Anda boleh menjawab lebih daripada lebih daripada satu. Boleh letak 3 jawapan sekaligus. Okey, dekat sini kita nampak ada macam-macam jawapan yang telah diberikan oleh rakan-rakan. Okey, ada guru, pensyarah, pramugari, manager, buruh, kaunselor, kerani. Okey, ini adalah kerja.
Baik, K-pop idol, maaf. Educator, jururawat, cashier, buruh. Nutrition, frontliner, bagusnya. Ada jururawat ke dalam program pada hari ini? Kalau ada, boleh seorang jururawat berbunyi. Okey, tak ada jururawat dalam program kita pada hari ini. Ataupun ada pelajar yang mengambil bidang jururawat? Ada. Ada. Baik. Oh, mungkin ini adalah jawapan daripada kamu ya. Okey. Okey, kita ada accountant juga, pramugari, businessman. Okey, ini adalah contoh kerja bagi tanggapan kamu semua. Baik, kita lihat pula kepada masih ada Kali ini ramai peserta yang join, 42 orang. Dan rata-rata jawapan yang banyak diberikan adalah guru, doktor, kerani, pensyarah, jururawat, chef. Yang lain adalah sampingan. Baik, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Contoh kerjaya. Okey, kalau tadi adalah kerja, sekarang kita nak lihat apa itu contoh kerjaya. Okey, masih menunggu. Kewangan, pemuzik, penulis, doktor. Okey, teruskan. Streamer. Ahli kimia, pengajar, pensyarah, kewangan, pentadbiran, seni. Kulineri, ada kulineri juga. Polis, ahli kimia. Baik, kerja jualan. Seni. Apa yang dimaksudkan dengan seni ni? Kesenian ke ataupun macam mana ni? Boleh yang tulis tu menerangkan apa yang dimaksudkan dia dengan seni? Okey, mungkin ahli seni ni dia tak nak bersuara, dia malu sebab dia berseni. Okey. Baik, ramai yang jawab juga Rata-rata yang menjawab contoh kerjaya adalah doktor, kewangan, perniagaan, pemuzik, keusahawanan. Keusahawanan saya rasa sama dengan perniagaan. Okey, kita ada banyak lagi jawapan yang masuk. Baik. Banyak Anda semua ada serba sedikit pengetahuan lah mengenai perbezaan antara kerja dan juga kerjaya. Namun begitu, pada masa yang sama ada juga yang masih salah faham antara kerja dan kerjaya, termasuklah dari sudut konsep dia tadi. Jadi hari ini kita akan lihatlah secara detail mengenai perbezaan di antara contoh kerja dan kerjaya, sekaligus membantu anda semua untuk melihat bagaimana anda untuk mencapai kerjaya yang anda idamkan. Baik, saya akan teruskan dengan perkongsian saya pada hari ini. Okey. Boleh nampak slide yang saya kongsikan? Nampak. Boleh. Okey, jadi topik kita pada hari ini adalah merancang masa hadapan yang akan disampaikan oleh saya lah, Izian selaku anda punya ahli panel pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan berbincang mengenai perancangan masa hadapan. Sebelum itu, kalau tadi kita dah lihat banyak mengenai apa yang anda maksudkan dengan kerjaya, apa contoh-contoh kerjaya. Jadi kita akan lihat apa pengisian pada hari ini yang akan saya kongsikan. Jadi apa yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah berkenaan dengan definisi, contoh dan perbezaan antara kerja dan kerjaya. Okay. Selepas kita melihat kepada contoh dan perbezaan antara kerja dan kerjaya, kita akan melihat kepada kaedah menentukan atau memilih sesuatu kerjaya. Kemudian kita akan teruskan juga dengan kemahiran insaniah utama menjelang 2025. Okay, sekarang kita pada tahun 2021. Tinggal 4 tahun lagi kita nak mencapai 2025. Jadi adakah kita sendiri mempunyai kemahiran tersebut? Jadi kita akan lihatlah secara imbas lalu untuk kemahiran insaniah. Dan seterusnya adalah kepentingan memilih kerjaya berdasarkan minat, potensi dan nilai kendiri. Okay, jadi diharap agar peserta dapat
memberi komitmen yang baik sepanjang program berlangsung dan melihat, kita juga akan melihat kepada penetapan matlamat iSmart. Kebiasaannya kita lihat hanya SMART, SMART goal tapi ini kita lihat kepada iSmart. Apa yang dimaksudkan kepada iSmart, kita akan lihat nanti. Baik, kita teruskan lagi. Kerja. Lihat kepada definisi kerja. Kalau kita lihat tadi ada yang banyak yang miskonsep mengenai kerja. Ada yang kerja mengatakan dia bekerja hanya kerja adalah kerja dan kerja adalah untuk mendapatkan wang. Kerjaya pula adalah untuk mendapatkan manfaat, ilmu, macam tu. Tapi tak apa, kita akan lihat definisi secara khusus yang diberikan oleh Stephen Say. Baik. Okay, kerja adalah usaha jangka pendek. Jadi apa-apa pekerjaan yang di luar sana yang memerlukan usaha yang pendek, yang instan, itu dipanggil sebagai kerja. Yang mana ia adalah satu aktiviti di mana seseorang lakukan untuk mendapatkan wang. Okey. Dan ia mengisi peranan seseorang dalam pertukaran wang. Latihan khas tidak diperlukan. Jadi latihan khas dan pendidikan formal tidak diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tersebut kerana ia merupakan usaha jangka pendek. Jadi tak diperlukan pun kemahiran yang khusus untuk anda menceburi sesuatu bidang tersebut. Okey? Bila anda ceburi bidang tersebut, anda punya intention untuk kekal dalam bidang tersebut hanyalah kerana ingin memperolehi wang. Jadi perkara ini berbeza dengan kerjaya. Okey, kita lihat pula kepada kerjaya. Apa yang dimaksudkan dengan kerjaya? Okey. Untuk kerjaya adalah pekerjaan yang memerlukan latihan atau pendidikan khas yang diikuti sebagai pekerjaan sepanjang hayat. Maksudnya, anda menceburi kerjaya tersebut, ia memerlukan anda untuk menjalani latihan yang sangat panjang, yang sangat intensif untuk memastikan anda kompeten dalam melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Maka itulah yang dikatakan sebagai kerjaya. Baik. Ia adalah usaha jangka panjang untuk mencapai cita-cita seumur hidup. Maksudnya berbeza dengan kerja tadi. Kalau kerja, anda tidak memerlukan latihan. Tapi kalau untuk kerjaya, anda sangat memerlukan latihan jangka panjang. Anda kena plan dah. Daripada awal, anda kena plan. Kalau anda nak jadi seorang usahawan, apa yang perlu anda lakukan untuk anda mencapai seseorang usahawan. Jadi dia ada perlu adanya pelan kerangka yang jelas supaya anda dapat capai cita-cita anda, kerjaya yang anda inginkan. Baik, kerjaya dilakukan untuk tempoh utama kehidupan seseorang dan menawarkan peluang untuk kemajuan. Okey, tadi kita lihat ada kawan-kawan kata kerjaya ini membantu untuk menaikkan menaikkan kompetensi diri, memperkembangkan diri, ada peluang untuk naik pangkat. Jadi itu adalah kerjaya yang dikonsepkan dengan kerjaya, yang mana kalau kerjaya dia akan memberi peluang kepada individu untuk naik pangkat, walhal kerja belum tentu lagi dia ada kemajuan sama ada dari sudut insaniah ataupun dari sudut kesihatan mental fizikal. Baik, kita teruskan lagi. Okay, saya nak tanya anda semua, adakah Grab satu kerja ataupun kerjaya? Kerja. 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 Okey. Baik. Boleh saya tahu kenapa anda semua kata ia adalah satu kerja? Dapat gaji. Kena memperoleh wang. Pertukaran wang tanpa latihan. Pertukaran wang tanpa latihan. Oh, awak aplikasikan teori tadi Bagus. Jadi betul. Ya, ada yang nak jawab lagi? Okey. Jadi betul apa yang anda kongsikan tadi, Grab adalah satu kerja. Ia bukanlah satu kerjaya. Kerana apa? Anda tidak memerlukan latihan yang khusus untuk menjadi seorang Grab rider. Kecuali untuk lesen. Jadi lesen itu bukanlah ilmu yang berpanjangan yang perlu anda perolehi untuk membolehkan anda menjadi Grab rider. Siapa-siapa saja boleh jadi Grab rider, sama ada dia belajar tinggi ataupun dia tak berpelajaran langsung. Janji dia ada lesen, dia boleh jadi Grab rider. Jadi itu yang dikatakan dengan kerja. Okay, Grab rider adalah
kerja, bukannya pekerjaan. Bagaimana pula dengan ini? Okay, kita tengok abang ni senyum, mesra je, manis je dia senyum. Okay, jadi saya nak tanya, adakah dia selaku pump attendant melakukan kerja ataupun kerjaya? Kerja. 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 Okay, jadi kita lihat. Siapa-siapa pun boleh. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat, siapa-siapa pun boleh jadi untuk ambil sesuatu kerja itu, siapa-siapa pun boleh jadi. Tak perlu ada kemahiran. Ini kita tengok, dia kemungkinan besar dia bekerja dekat Shell. Shell ni, dia tak memerlukan kemahiran yang tinggi pun untuk kamu berkecimpung ke dalam bidang pump attendant. Cukup seadanya, kalau kamu rajin, kamu diambil kerja. Okay? Baik, kita lihat pula kakak cashier ni. Okey, adakah ia satu kerja ataupun kerjaya? Kerja. Okey, kerana cashier pun sama juga, dia tidak memerlukan anda, untuk mahir dalam sesuatu bidang secara khusus, tapi secara teknikal, secara profesional, tapi anda perlu untuk tahu basic pengiraan, bagaimana anda nak mengira. Walaupun dia dalam sistem elektronik, ada digital, ada screen, ada keyboard, ada sistem yang boleh menyatakan baki-baki. Tapi kalau anda tak pandai nak kira baki yang nak dipulangkan kepada individu tersebut, maka anda akan berlakulah kemerosotan. Dia punya duit jadi defisit, jadi kerugian dekat situ. Jadi tak memerlukan latihan khusus, tapi memerlukan anda untuk ada basic pengiraan. Okay. Bagaimana pula dengan yang ini? Rasa-rasanya ini gambar apa? Doktor. Doktor, para jururawat, golongan mereka memerlukan latihan yang khusus. Jadi adakah itu satu kerjaya ataupun kerja? Kerjaya. Okey, saya dengar ada yang sebut kerja tadi. Okey, untuk bidang doktor, dia lebih kepada kerjaya. Okay. Kerjaya, kerana apa? Kerana ia memerlukan latihan khusus. Tak semestinya doktor. Apa-apa pekerjaan sahaja yang memerlukan latihan khusus, yang wujudnya pengajian menawarkan bidang tersebut, yang memerlukan latihan profesional, yang memerlukan lesen, yang memerlukan anda untuk menjalani latihan industri, maka itu dikira sebagai kerjaya. Baik, kita lihat pula kepada gambar yang seterusnya. Okey, ini saya percaya pelajar-pelajar mukah mereka kenal. Mereka kenal akan bidang ini. Baik. Apa ini agak-agaknya? Plantation. Boleh jadi dia adalah agricultural engineer. Jadi dekat sini, adakah ia sebagai kerja ataupun kerjaya? Kerjaya. Jadi dekat sini ia adalah satu kerjaya yang mana ia memerlukan anda untuk mahir dalam chemical-chemical, mungkin juga tumbuhan tersebut, sehingga kan anda tahu membezakan ataupun tahu apa jenis penyakit yang dialami oleh sesuatu tumbuhan. Okay, bagaimana pula dengan yang ini? Ini adalah petani. Boleh jadi peladang. Adakah ia satu kerja ataupun kerjaya? Kerja. Kerja. Kerja Kerjaya. Kerjaya. Okey, dua-duanya adalah betul. Dua-duanya adalah betul. Kerja dan juga kerjaya. Tapi terpulang kepada individu. Adakah dia nak menjadi seorang petani yang mengusahakan kebun orang, maka itu adalah kerja. Ataupun dia bercucuk tanam dekat belakang rumah. Adakah itu kerja ataupun kerjaya? Kerja. Tak, Kerja. itu adalah minat. Dia bercucuk tanam belakang rumah je. Okay? Jadi kena bezakan. Tapi berbeza untuk individu yang mempunyai ladang. Mempunyai ladang tersendiri, yang punya rumah hijau, yang memang menumpukan minat mereka terhadap tumbuh-tumbuhan, yang memang mereka anggap itu adalah kerjaya mereka sepanjang hidup. Maka itu adalah kerjaya. Okay?
sesiapa yang mengambil bidang pertanian sekarang ataupun perladangan sekarang dan mereka mempunyai tanah di rumah dan mereka ingin mengusahakan tanah tersebut, maka itu adalah potensi kepada kerjaya anda pada masa akan datang. Okey? Tapi pastikan ia bertepatan dengan minat anda. Kalau anda tak minat, maka itu tidaklah dikatakan kerjaya yang ideal. Baik, kita lihat kepada gambar yang seterusnya. Saya rasa semua orang tahu benda ni. Okey. Anda rasa seorang YouTubers, adakah dia mempunyai kerja ataupun kerjaya? Kerja. Kerjaya. Okey. Kerjaya. Dua-dua. Betul, dua-dua. Okey, sekarang kita tengok siapa, boleh tak bagikan saya satu nama yang anda kenal, YouTubers yang anda kenal? PewDiePie. Kenapa Wolf? Oh, saya dengar banyak sangat bunyi. Okey, sekarang saya nak tanya, anda kenal tak dengan Syahmi? Kenal. Okey, jadi Syahmi, adakah dia menjadi YouTubers dan menjadikan YouTubers itu sebagai satu kerja ataupun kerjaya? Kerjaya. Betul. Beliau menjadikan kerja YouTuber sebagai kerjaya beliau, yang mana beliau adalah seorang content creator untuk YouTube beliau. Jadi dia sanggup berhenti belajar engineering semata-mata ingin menjadi YouTuber. Jadi anda tengok kat situ pattern-pattern dia. Kenapa seseorang itu menjadi YouTubers? Ada orang dia menjadi YouTubers saja-saja nak mengisi masa lapang dia. Jadi itu bukanlah kerjaya. Bagaimana pula dengan Aiman? Kenal tak Aiman psikologis? Ada yang kenal Aiman psikologis? Tak. Tak kenal Okey, Aiman psikologis, beliau adalah seorang psikologis. Dalam pada masa yang sama beliau juga pelajar dan beliau adalah content creator dalam YouTube. Jadi YouTube tu dijadikan sebagai medium beliau untuk menyampaikan info-info. Jadi itu tak semestinya beliau mengambil kira YouTube sebagai medium untuk beliau berkerjaya. Okay, itu mungkin dia lakukan sebagai masa sampingan dia. Okay. Baik. Sekarang dah jelas semua apa perbezaan antara kerja dan kerjaya? Jelas, Miss. Jelas. Baik, kita akan lihat kita akan lihat secara detail mengenai perbezaan antara kerja dan kerjaya. Terdapat 5 perbezaan yang mana satunya adalah daripada sudut definisi tadi. Kita dah lihat definisi, kemudian kita akan lihat pula kepada latihan pengkhususan. Okey. Dan kita lihat juga kepada masa. Kemudian faktor bertahan ataupun matlamat yang menyebabkan beliau bertahan di dalam sesuatu kerja yang diceburi. Dan yang terakhir adalah perkembangan kendiri. Okey. Kita dah lihat tadi kan? Saya dah explain secara tidak langsung antara perbandingan kerja dan juga kerjaya. Okey, untuk kerja tidak diperlukan latihan secara khusus, tetapi kerjaya memerlukan latihan profesional. Okey, dalam pada masa yang sama, kerja tidak memerlukan usaha dan ia adalah satu jangka masa pendek untuk mendapat instant money. Walhal kerjaya pula ia adalah usaha jangka panjang. Daripada zaman sekolah lagi, anda dah set. Anda nak jadi apa? Okay, anda nak jadi cikgu daripada zaman sekolah. Jadi along the way tu anda akan atur perjalanan anda untuk menjadi seorang cikgu. Anda akan masuk ke IPG misalnya ataupun maktab ataupun UPSI untuk anda menceburi bidang kerjaya tersebut. Kemudian adalah faktor bertahan. Seseorang individu itu bertahan adalah disebabkan oleh wang untuk kerja. Walaupun dia menerima banyak tekanan, dia menerima banyak gangguan, tapi disebabkan oleh dia memerlukan wang, maka dia sanggup bertahan di tempat kerja tersebut. Walaupun dia mendapat tekanan yang sangat teruk. Namun begitu, bagi individu yang menganggap itu sebagai satu kerjaya, maka dia sanggup bertahan disebabkan minat. Beliau mempunyai minat yang mendalam terhadap sesuatu kerjaya tersebut. Dan juga beliau inginkan ilmu. Okay? Bukan semata-mata wang, tetapi ada faktor yang lain, iaitu faktor yang lebih kuat, iaitu minat dan juga
ilmu. Okey, baik. Yang seterusnya adalah perkembangan diri. Okey, anda juga ada kongsikan tadi kalau kerjaya dia lebih berkembang. Okey, berpeluang untuk memperkembangkan diri. Tapi untuk kerja kurang potensi untuk memperkembangkan diri. Okey. Baik. Kita dengar ada bunyi soundtrack Okey, boleh Ustazah. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator. Baik, untuk perkembangan diri bagi kerjaya, bukan dikatakan tiada langsung. Ada, cuma peluang dia sangat tipis. Sebagai contoh tadi kita lihat kepada pemandu Grab. Adakah beliau berpeluang untuk naik pangkat? Tak. Adakah beliau berpeluang untuk memperkembangkan diri dari sudut kemahiran insania ataupun kemahiran hard skill? Adakah ia membantu? Kurang, jarang memberi peluang. Namun begitu untuk kerjaya, seseorang individu berpeluang untuk memperkembangkan diri sama ada dari sudut pangkat, dari sudut kewangan, dari sudut intersosial ataupun dari sudut kemahiran intrapersonal, soft skill, hard skill, dia mempunyai peluang yang sangat besar untuk memperkembangkan diri. Jadi itu adalah perbezaan secara jelas antara kerja dan juga kerjaya. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, saya nak tanya anda, adakah kerja itu tidak memberi manfaat? Ya ataupun tidak? Tak. Tidak. Tidak. Sebab dapat gaji, so ada juga manfaat. Betul. Terima kasih. Dapat gaji pun ada juga manfaat kan? Siapa kata kerja tak bermanfaat? Ada manfaatnya, cuma kurang. Kurang berbanding dengan kerjaya. Jadi ada gaji, itulah yang menyebabkan anda nak bekerja dalam bidang tersebut. Namun begitu, bagi setengah orang, dia merasakan kerja itu bermanfaat kerana dia membantu untuk mereka mendapatkan pengalaman dalam bidang yang ingin diceburi. Okay. Sebagai contoh, apa? Kita lihat kepada babysitter. Seorang babysitter, dia nak membuka pusat penjagaan anak-anak. Jadi dekat situ, sebelum dia buka pusat penjagaan anak-anak, dia perlu untuk faham bagaimana kognitif seseorang kanak-kanak itu berfungsi. Jadi, cara yang mudah untuk dia memahami konsep tersebut, kalau dia tak ada adik-beradik, dia tak boleh nak jaga anak orang, dia tak pandai, dia tak ada ilmu, maka dia perlu untuk cari kerja yang relatable dengan kanak-kanak supaya dia dapat faham bagaimana kognitif kanak-kanak itu berfungsi. Jadi, dia boleh ceburi bidang kerja sebagai babysitter terlebih dahulu sebelum dia menceburi bidang yang lebih luas iaitu pendidikan prasekolah ataupun membuka tadika ataupun menjadi pengasuh yang memang berlesen ataupun pakar kanak-kanak. Jadi kita di Malaysia ada pendidikan awal kanak-kanak. Jadi sebelum dia nak masuk ke jurusan ataupun profession yang lebih special, lebih bertumpu, dia kena ada pengalaman. Kemudian dia ada pengetahuan. Okey, barulah dia boleh ada kerjaya yang tetap. Kerjaya yang luas. Baik, kita lihat kepada yang seterusnya. Bagaimana anda menentukan ataupun memilih kerjaya anda? Okey, boleh tak anda kongsikan bagaimana anda menentukan kerjaya anda? Minat. Berdasarkan minat. Berdasarkan minat, baik. Hanya dua sajakah? Hanya dua yang menyahut ni? Berdasarkan minat saja? Ada faktor lain? Keperluan, baik, terima kasih. Keperluan dan minat. Ya, saya dengar tadi. Pekerjaan. Peluang Hobi. pekerjaan. Okey, peluang pekerjaan, hobi, minat. Lagi? Melihat kawan-kawan. Melihat kawan-kawan. Okey, jawapan yang sangat saya ingin dengar. Okey, anda tentukan kerjaya anda kerana anda melihat kawan-kawan anda. Adakah ia satu tindakan yang betul? Salah. Ya. Dia akan merisikokan diri anda sendiri. Ya. Anda memilih Tapi ada inspirasi. Apa tu? Macam mana? Inspirasi. Kalau tengok kawan tuh. Inspirasi. Okey.
Kalau dia menjadikan kawan dia sebagai inspirasi, itu benda yang bagus lah. Tapi kalau dia nak masuk sesuatu bidang tu sebab dia suka-suka nak ikut kawan dia, maka itu menjadi risiko kepada diri sendiri. Kalau dia tak minat tapi dia masuk sesuatu bidang tu disebabkan dia tengok kawan dia masuk jadi engineering ni kaya lah, dia banyak duit lah, nak jadilah engineer, tapi dia tak minat. Itu akan merisikokan diri sendiri. Sama juga jadi doktor. Orang nampak doktor ni sebagai individu yang berprestij, ada nama, dipandang tinggi oleh masyarakat. Jadi dia nak nama tu, dia nak sesuatu tu bukan disebabkan oleh dia punya minat, tapi ada external factor. Dia tengok kawan-kawan dia semua jadi doktor, orang pandang dia tinggi, jadi dia macam why not kan, dia ceburi bidang doktor. At the end dia tak minat pun kerja doktor tu. Apa yang jadi? Kita akan tengoklah selepas ni apa yang akan jadi. Okay. Jadi anda kenal tak ni, okay. Siapa beliau? Ada siapa yang kenal? Okay, tak ada jawapan, maksudnya saya assume tak ada orang yang kenal beliau. Okay, beliau merupakan Park Parson, Frank Parson, yang mana beliau adalah bapa bimbingan vocational. Okay, menurut beliau, beliau ni adalah pelopor kepada teori threat dan factor, yang mana menurut beliau seseorang individu itu memilih kejayaan berdasarkan trait personality sendiri. Jadi teori ini menerangkan proses pemilihan kejayaan dengan menumpukan kepada perbezaan individu. Beliau percaya bahawa setiap individu mempunyai trait-trait peribadi dan corak kemampuan unik tersendiri untuk menceburi sesuatu bidang kerjaya. Jadi, trait dan kemampuan unik ini akan diselaraskan dengan beberapa keperluan jenis pekerjaan. Beliau berpendapat bahawa dengan menekankan keupayaan kognitif individu dalam memilih pekerjaan berdasarkan kemampuan, bakat dan juga minat individu. Okey. Jadi, beliau juga menyatakan bahawa pemilihan kejayaan yang baik perlu melibatkan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut adalah kefahaman yang jelas tentang diri. Okey. Kefahaman yang jelas tentang diri termasuklah dengan anda jelas tentang matlamat anda tahu apa yang anda ingin capai, anda tahu kebolehan anda tahu apa nilai pegangan diri anda, dan juga anda yakin yang anda memang ada kebolehan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Bila anda dah tahu, anda dah jelas, maka anda akan melihat kepada pengetahuan tentang pekerjaan tersebut. Okay, contoh, anda suka membantu masyarakat, suka membantu orang-orang yang susah. Tak kisahlah dia susah dalam bidang apa pun. Dan anda berazam untuk menjadi jururawat. Jururawat kan bidang dia banyak, mulia pekerjaan jururawat ni. Dia suka untuk membantu individu. Sama ada individu yang di luar hospital sendiri ataupun di dalam. Dia akan jadi risau bila tengok orang sakit. Sebab dia memang minat bidang tersebut. Jadi dia tahu minat dia dan dia memang dah aware pasal pengetahuan tentang pekerjaan tersebut. Dia tahu kalau dia jadi jururawat, dia akan melakukan pekerjaan jururawat. Kena basuhkan, kena bersihkan najis, kena bersihkan tilam, kena melakukan rutin harian sebagai jururawat, bantu orang tua untuk pergi ke, bantu pesakit untuk masuk ke dalam tandas dan sebagainya. Jadi dia dah tahu dah kalau dia masuk bidang jururawat ni, itulah yang dia akan lakukan. Dan bila dia tengok perkara tu sesuai dengan nilai kendiri dia, maka dia akan ceburi bidang tersebut. Jadi itulah yang dia maksudkan dengan taklukan. Dia membuat pertimbangan antara ciri-ciri yang terdapat kepada kerjaya dan juga ciri-ciri yang ada pada diri dia dan dipadankan, disesuaikan. Dan apabila seseorang itu berjaya melakukan penaklukan tersebut, dia akan membantu seseorang itu mencapai kerja yang memuaskan dan hasilnya luar biasa lah. Luar biasa sebab dia memang dah minat dan keadaan tu sesuai dengan dia, jadi dia akan berpotensi untuk berkembang dengan lebih baik. Okay, itu menurut Frank tadi. Baik, lihat pula persoalannya. Persoalannya sekarang, zaman sekarang, saya nak tanya, apa yang mendorong anda memilih jurusan kerjaya anda sekarang? Parents, terima kasih. Popularity. Terima kasih. Ada jawapan lain? UPU.
Peluang You. pekerjaan yang luas. Peluang pekerjaan yang luas. Okay, dekat sini saya dengar jawapan yang menarik ada yang nak jawab lagi ke? Okay, saya dengar ada jawapan yang sangat menarik yang mana itu jarang dilontarkan oleh para peserta. Kebiasaannya peserta akan kata je peluang kerjaya yang luas, okay, itu common. Okay, ini dia pilih kerjaya tu, dia pilih jurusan tu kerana parents, itu common. Sebab dia memilih kerana parents dia yang tetapkan. Tapi kita jarang dengar orang kata dia pilih kerjaya tu sebab popular. Dia nakkan populariti. Dan juga jarang kita dengar orang kata dia dapat bidang tu kerana UPU. Okay, kalau kita lihat dekat sini kan, saringan UPU sendiri dia akan melihat kepada keputusan yang anda perolehi. Jadi dekat situ barulah dia sesuaikan dengan kerjaya yang dia minat. Jadi kalau berlakunya perkara ini, apa yang anda boleh buat adalah anda kena pandai susun. Okay, dalam UPU sendiri, saya percaya dalam ni ada pelajar diploma, pra-diploma dan juga diploma, yang mana selepas habis diploma ataupun pra-diploma, anda akan memilih bidang seterusnya berdasarkan UPU. Dan UPU pula akan menyaring anda punya keputusan, anda punya perkara yang anda minat berdasarkan keputusan anda. Jadi dekat sini, kalau anda dah tahu anda minat sesuatu bidang tersebut, anda kena tahu apa syarat dan kelayakan untuk anda masuk ke dalam jurusan tersebut. Supaya apa? Supaya anda punya potensi untuk dapat jurusan tersebut lebih tinggi berbanding yang lain. Dan anda takkan kecewalah at the end of the program. At the end of the result. Dan dekat sini pun kita lihat common jawapan dia memilih jurusan kerana parents. Okay. Dia pilih kerana parents. Dia tak tahu macam mana nak tentukan matlamat hidup dia. Dia tak tahu dia nak jadi apa. Jadi dia berserah kepada family dia. Mak, kami si tahu lah Mek mau jadi apa. Mek si tahu lah Mek mau sambung belajar apa. Kita ialah pilih mak dia yang pula isi UPU untuk dia. Jadi mak dia mana tahu nak isi apa kan? Mak dia isi sembrono. Mak ayah dia isi sembrono. Ataupun mak ayah dia isi berdasarkan apa yang mak bapak dia nak anak dia jadi. Jadi dekat sini, apabila berlaku perkara ini, ia akan menyebabkan anda jadi soalan seterusnya. Anda minat tak dengan jurusan yang anda ambil sekarang? Kalau anda tak dapat jawab, buka mic, anda boleh jawab di ruangan chat Okay, anda boleh jawab di ruangan chat. Baik. Minat, Miss. Minat. Minat, Miss. Kalau anda minat, baik, terima kasih. Kalau anda minat, itu adalah satu perkara yang bagus. Teruskan. Cari potensi dalam diri anda yang membantu anda untuk berkembang dengan lebih baik. Supaya anda dapat terus kekalkan minat anda. Namun begitu, sayang sekali ada individu dia tak minat pun dengan jurusan yang dia ambil. Kerana itu adalah pilihan ibu bapa. Mungkin boleh jadi dia ambil bidang tu sebab dia memang tak tahu apa benda yang dia belajari. Jadi, bila berlaku benda tu, dia tak minat dengan jurusan tu, maka dia dah tak tahu hala tuju dia. Jadi tak terarah. Jadi sebelum berlakunya perkara itu, maka kita kena tahu. Kita kena tetapkan matlamat jangka akhir kita. Kita nak jadi apa? Setkan awal-awal supaya apa yang boleh awak lakukan selepas itu, awak boleh rancang perjalanan hidup awak. Andai kata sekarang anda berada di tahun akhir. Namun begitu, anda berada dalam tahun akhir pada jurusan yang anda tidak minati. Okay. Anda tak dapat nak ubah masa, pun tak boleh nak salahkan sesiapa. Apa yang boleh anda buat adalah lihat kepada diri anda sendiri, potensi sebenar anda, minat kerjaya anda yang sebenar. Okay. Kalau dapat, cuba untuk ubah haluan kerjaya. Cuba untuk sesuaikan minat anda dengan kerjaya yang ingin anda capai. Cari jalan. Okay. Sebab kalau awak terus pursue, akan berlakulah masalah-masalah yang lain. Banyak masalah. Okay? Sama ada dari sudut mental, dari sudut perkembangan kerjaya awak sendiri dan juga dari sudut hubungan awak dengan orang lain. Jadi sebelum perkara itu berlaku, kita cegah. Okay. Sekarang, saya nak tanya, adakah pengajian anda sendiri menentukan kerjaya masa hadapan anda? Kalau yang minat tadi. Ya, Miss.
Ya, Miss. Kan? Ya, Jadi, jadi dekat sini bila anda dah minat dan anda tahu peluang anda tahu mana anda nak pergi, maka anda akan sesuaikan pengajian yang akan anda ambil. Itulah pentingnya planning di awal supaya tidak serabut. Kalau pengajian anda tidak menentukan kerjaya, seperti yang saya kata tadilah, anda boleh tukar kerjaya. Okey? Anda boleh tukar haluan anda. Cuma tak nak je lagi. Sebab semua tu tergantung pada diri sendiri. Okey. Yang seterusnya adalah, adakah anda tahu hala tuju anda selepas anda tamat pengajian? Tahu. Tahu. Ada yang tak tahu ke dalam ni? Yang kurang jelas? Kurang ya, saya kurang jelas Miss. Yang kurang jelas tu, dia tak tahu hala tuju selepas tamat pengajian. Baik. Dalam perkongsian saya pada hari ini, saya nak anda cuba untuk cari apa hala tuju anda selepas ini, yang mana kita akan pergi selepas inilah bagaimana nak menetapkan matlamat, apa yang anda nak capai. Saya tak tahu apa matlamat anda sendiri yang tahu apa matlamat anda, dan kalau berkesempatan, anda boleh kongsikan, dan kalau tidak, saya harap anda menjadikan perkongsian pada hari ini manfaat untuk anda membentuk matlamat kerjaya pada masa akan datang. Dan soalan yang seterusnya adalah, adakah anda mempunyai nilai yang menjadi rebutan dan permintaan majikan masa kini? Tanya pada diri anda, adakah anda mempunyai nilai yang menjadi demand? Adakah anda mampu untuk bersaing pada tahun 2025? Saya percaya tahun 2025 anda sudah tamat degree. Jadi adakah anda dapat bersaing pada masa tersebut? Okey, tepuk dada, tanya selera. Baik, bagaimana kita nak capai perkara ni semua? Okey, kita akan melihat kepada kemahiran insaniah yang diperlukan terlebih dahulu. Apa kemahiran insaniah yang diperlukan menjelang tahun 2025? Tolong saya jawab seorang sahaja. Okey, peserta boleh respon daripada chat juga moderator tolong mainkan peranan, saya nak tengok. Programming. Baik, terima kasih. Okey, yang lain boleh juga reply melalui chat box. Moderator saya akan bacakanlah kalau ada ya. Boleh. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Baik, ada tak kemahiran-kemahiran insaniah yang diperlukan menjelang 2025? Selain daripada programming tadi, terlihat. Confident, terima kasih. Okey, ada seorang yang jawab confident. Hilda. Terima kasih Hilda. Confident. Kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi. Okey, saya rasa cukup 3 jawapan. Okay. Kalau lain nak tambah dekat ruangan chat boleh silakan. Jadi, kita akan lihat apa kemahiran-kemahiran insaniah yang diperlukan menjelang tahun 2025. Okey, 10 kemahiran yang diperlukan. Okey, ini adalah kemahiran yang dikeluarkan oleh World Economic Organization yang mana ditulis di dalam forum yang saya telah sertakan dia punya link dekat bawah. Anda boleh rujuk kemudian lah. Okey, antara kemahiran yang diperlukan menjelang tahun 2025 adalah inovasi dan pemikiran analytical. Adakah anda seorang yang inovasi dan anda mempunyai pemikiran analitikal untuk mewujudkan satu intervensi yang baru? Tanya diri. Okay. Yang kedua adalah strategi dan pembelajaran aktif. Adakah anda mempunyai strategi dan pembelajaran aktif? Okay. Saya difahamkan sekarang anda dalam minggu peperiksaan. Adakah anda seorang yang belajar last minute ataupun anda dah belajar awal-awal sebab tu anda berani datang untuk program pada hari ini? Saya ucapkan tahniah kepada individu yang dah belajar dan sanggup datang program hari ini kerana dia dah cover semua. Dia seorang yang aktif. Baik. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah kompleks. Kita tak nak orang yang selesaikan masalah yang remeh, yang boleh diselesaikan dengan mudah. Tapi pada tahun 2025, mereka nak menyelesaikan masalah yang kompleks, yang very detail, melihat kepada pelbagai aspek, melihat kepada pelbagai faktor yang menyebabkan sesuatu masalah terjadi. Seterusnya adalah analisis dan pemikiran kritikal. Bukan sahaja analytical, tapi seorang yang berfikiran kritikal. Apa yang dimaksudkan dengan kritikal? Dia lebih melihat perkara tersebut dalam dua faktor, pro and cons.
dia buat pertimbangan antara dua perkara ini. Baik ataupun tidak sekiranya dia ambil keputusan A, ataupun baik atau tidak sekiranya dia ambil keputusan B. Okay? Seorang itu kena pandai membuat analisis. Maka itulah yang menjadi demand pada tahun 2025. Dan yang seterusnya adalah creativity. Okay, ada yang jawab tadi creativity. Ketulinan dan inisiatif. Dekat sini berkait rapat dengan inovasi. Okay, seseorang itu kena mengeluarkan idea yang bernas dan tulen daripada diri sendiri untuk memastikan dia dapat bersaing dengan individu pada jangka masa akan datang. Jangka masa yang panjang. Okay. Yang keenam adalah kepimpinan dan pengaruh sosial. Okay, kepimpinan ni memang menjadi demand daripada dulu lagi. Okay. Sentiasa menjadi demand yang mana seorang pemimpin yang baik, yang mempunyai pengaruh sosial yang baik, dia akan mudah untuk mendapat peluang pekerjaan. Kerana apa? Dia boleh bekerja dengan sendiri. Dia boleh diberi arahan. Dia boleh diberi kerja secara berkumpulan. Campak dekat mana-mana pun, dia boleh survive. Jadi itu yang masyarakat majikan nak nanti. Seterusnya adalah pengawalan, pemantauan dan penggunaan teknologi. Okay, tadi ada yang sebut programming apa semua melibatkan teknologi. Anda semua kena tahu sekarang anda berada dalam era digital. Okay? Era digital memerlukan anda mahir untuk menggunakan teknologi. Sekarang sendiri kita pun dah beralih daripada teknologi. Dulu belajar secara tradisional, belajar dalam kelas, face to face. Sekarang kita beralih kepada teknologi, era digital. Jadi anda kena mahir. Okay, reka bentuk teknologi dan program. Okay, programming sangat penting. Sekarang orang cari individu yang ada kemahiran perisian. Contohnya apa? AI, apa lagi? Adobe Photoshop, apa lagi? Buat program untuk gaming, software. Semua benda tu jadi penting sekarang kerana kita menuju ke arah industri 4.0. Okey, dalam pada masa yang sama, seseorang individu kena ada daya tahan yang tinggi, tolerasi tekanan dan juga fleksibel. Individu yang mempunyai daya tahan yang tinggi, dia macam saya kongsikan tadi, dia boleh dicampak dekat mana-mana, dia boleh survive kerana dia mempunyai daya tahan yang tinggi. Dan toleransi tekanan. Kita kena tahu semakin lama, semakin maju sesuatu negara, semakin tinggi tekanan yang dihadapi. Sebagai contoh, kita lihat kepada negara Jepun sendiri. Jepun dibanding dengan Malaysia, siapa lagi maju? Negara Jepun. Jepun. Betul, negara Jepun kan? Pun. Dan anda tengok, Jepun dengan Malaysia, siapa lagi banyak stres? Jepun. 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 Kalau kita tengok, Jepun. terima kasih. Kalau kita tengok budaya kerja di Jepun dan budaya kerja di Malaysia, siapa lagi banyak bekerja? Jepun. 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 Kerana apa? Negara mereka lebih maju daripada negara kita. Okay? Jadi mereka kena ada satu daya tahan dan toleransi yang tinggi dan mereka kena fleksibel. Masa bekerja mereka lebih panjang daripada masa bekerja di Malaysia. Masa belajar mereka lebih panjang daripada masa belajar di Malaysia. Jadi dekat situ, anda lihat semakin maju sesebuah negara, semakin tinggilah stres hidup. Semakin tinggilah tekanan hidup. Maka dekat situ anda perlu ada daya tahan yang tinggi supaya anda dapat bounce back, supaya anda dapat tolak semua negativity yang masuk dalam badan anda. Okey. Dan yang terakhir adalah penakkulan, penyelesaian masalah dan idea. Penakkulan ada reasoning. Kenapa sesuatu perkara itu terjadi? So you dapat buat perbandingan, you dapat buat perkaitan antara sesuatu isu dan sesuatu isu. Dan awak boleh menyelesaikan masalah dengan mengemukakan idea yang bernas. Jadi ini adalah 10 kemahiran yang diperlukan. Mereka dah tak perlu dah anda pandai words, anda pandai PPT, benda tu dah jadi biasa sekarang. Okay? Anda kena ada satu lagi kemahiran yang luar biasa, yang jarang orang ada, tapi anda ada. Supaya bila majikan nampak, bila majikan lihat kepada resume anda, mereka lihat, oh anda ini memang berbaloi untuk diambil. Anda ini memang bagus kalau mereka ambil, rugi kalau mereka tak ambil awak kerana awak ada added value. Jadi itu akan dibahaskan secara lanjut di dalam
pemilihan resume nanti, anda akan melihat apa kemahiran-kemahiran yang boleh anda letakkan yang boleh menjadikan anda menyelah di mata majikan anda. Okey. Jadi soalan saya, kenapa penting untuk memilih kerjaya berdasarkan minat, potensi dan nilai kendiri? Okay, tadi saya ada kongsikan dengan anda juga secara tidak langsung. Kenapa penting individu itu memilih berdasarkan minat, potensi dan nilai kendiri? Okay, kerana apa? Kerana untuk mencapai kepuasan maksimum. Okay. Saya bagi lagi satu contoh. Dia bekerja di dalam bidang kedoktoran. Jadi kejaya itu adalah satu kejaya. Tapi dia tak minat pun jadi doktor. Dia tak minat merawat orang dan dia lebih suka bekerja dengan masyarakat, berinteraksi dengan individu luar. Suka nak menjadi pemimpin. Jadi sebagai seorang doktor, dekat dalam theater room, dia tak boleh nak implement dia punya kemahiran-kemahiran tu semua. Sebab dia kena bersabar, banyakkan bersabar. Dia tak boleh agresif terhadap patient. Jadi benda-benda itu yang menjadi kekangan kepada dia untuk menyelahkan identiti sebenar dia, untuk menyelahkan nilai yang ada pada diri dia sendiri. Jadi oleh itu walaupun dia ada kerjaya, dia tak boleh nak mencapai kepuasan maksimum. Jadi tak semestinya individu dekat luar sana dia mempunyai kerjaya, anda lihat dia dah berjaya. Tak semestinya ya. Kerana apa? Ada orang dia masuk sesuatu bidang, dia jadi profesional dalam satu bidang tapi dia tidak mempunyai potensi, dia tidak mempunyai minat dan nilai kendiri dia sangat berbeza dengan setting sebenar dia. Okay? Bagi contoh yang lain saya bagi. Engineer, dia suka bekerja seorang. Engineer, pekerjaan engineer sendiri adalah memerlukan dia untuk bekerja seorang. Memerlukan dia untuk bekerja dengan objek-objek. Tapi nilai peribadi dia lebih suka berinteraksi dengan manusia. Dia lebih suka menolong orang. Jadi benda itu kalau dia tak dapat nak cari nilai yang ada dalam engineering yang membantu dia untuk mencapai kepuasan diri dia, maka dia takkan dapat capai kepuasan maksimum. Jadi adalah penting untuk anda memilih kerjaya berdasarkan minat, potensi dan nilai kendiri anda. Kita teruskan lagi. Okay, kita akan pergi kepada penetapan matlamat I SMART. Okay. Kebiasaannya kita dengar orang hanya sebut SMART. Hanya sebut SMART. Tapi dia tak tahu apa itu I, apa peranan I. Jadi kita akan lihat kepada peranan ISMART. Kenal tak uncle ni? Saya percaya semua tak kenal. Baik, uncle ini adalah Cecil B. DeMille. Okay, beliau mengatakan bahawa orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak tujuannya dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa menyimpang. Maksudnya, kalau dia dah form 5, dia dah tahu dah 10 tahun akan datang dia akan menjadi seorang guru yang cemerlang. 10 tahun yang akan datang dia akan menjadi seorang doktor yang berkhidmat kepada komuniti. 10 tahun yang akan datang dia akan menjadi engineering yang membantu membina rumah-rumah. 10 tahun akan datang dia nak mempunyai satu ladang yang besar, ladang kelapa sawit dan dia nak jadi mandor. Dia nak jadi bos kepada dia punya ladang. Jadi sedari awal dia dah set dia punya matlamat supaya dia tahu. Sejak awal tu dia dah tahu dia boleh plan. Lepas ni apa yang dia kena buat, kat mana hala tuju dia yang seterusnya. Supaya dia terarah. Dia dah tak menyimpang. Okay, itu menurut Cecil. Dan kita lihat pula, siapa kenal dia? Saya percaya ramai yang kenal dia. Okay. Beliau adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan bahawa seseorang itu adalah hasil dari fikirannya. Apa yang dia fikir, itulah yang akan dia jadi. What you think, you are what you think. You are what you read, you are what you do and you are what you say. Pegang kata-kata ni, you are what you think, you are what you read, you are what you do and you are what you say. Okay? Segala apa yang anda fikirkan, itulah yang akan anda jadi. Segala apa yang anda rancangkan, itulah yang akan anda jadi. Tapi anda kena ingat, sebaik-baik perancang adalah apa? Tak ada jawapan.
Sebaik-baik perancang adalah Allah. Sebaik-baik perancang adalah pencipta kita. Walaupun kita dah susun elok dah perjalanan kita dah tahu dah apa yang kita nak capai. Kita dah target dah, kita nak jadi ini sekian, nak jadi sekian, nak jadi sekian. Tapi pencipta kita tak berkehendak untuk kita capai perkara tersebut. Pencipta kita lebih tahu awak sesuai pada bidang ini, bukannya sesuai pada bidang ini. Jadi andai kata pelan kerjaya anda tidak berjaya, cuba alternatif lain dan jangan pernah menyalahkan takdir. Okay? Yang pasti anda kena cross-check diri anda. Apa benda yang anda silap? Apa benda yang anda kena buat untuk cari minat yang baru? Apa benda yang anda kena buat untuk sesuaikan minatkan diri anda dengan kerjaya anda masa kini? Okay? Kita lihat kepada tokoh yang seterusnya. Okay, beliau merupakan, siapa ni? Kenal tak? Betul, jangan mudah putus asa. Terima kasih, Tuan Moderator. Baik, beliau adalah dia dipanggil sebagai wanita besi Malaysia. Iron Woman. Betul. Iron Ya, Lady, wanita besi. Iron Lady. Iron Lady beliau adalah Iron Lady Malaysia yang mana beliau telah meninggalkan kita lah pada tahun 2017 yang lalu, yang mana nama beliau adalah Datuk Maznah Hamid. Beliau berkata bahawa matlamat adalah kompas kehidupan. Hidup tanpa matlamat umpama kapal hanyut. Di tengah lautan terumbang-ambing dipukul arus dan gelombang hidup. Bayangkan kalau anda tak ada matlamat, anda tak tahu mana anda nak tuju. Anda tak tahu anda nak capai apa. Jadi anda sentiasa ikut arus air. Arus air ke sana, pergilah ke sana anda. Arus air ke sini, pergilah anda ke sini. Umpama anda sebatang balak yang buruk di sungai. Air pasang ke hulu. Air surut ke hilir. Jadi anda tak ada panduan, anda tak ada arah. Jadi ada baiknya untuk anda tetapkan matlamat supaya hidup anda terarah. Kerana matlamat itu umpama kompas hidup. Ada matlamat, anda tahu apa yang anda nak capai, anda lebih terarah, akan adalah backup plan. Macam mana anda nak capai matlamat yang anda inginkan. Okay, ini antara tokoh-tokoh yang mengatakan pentingnya untuk ada matlamat. Baik. Okay. Matlamat bermaksud sasaran atau suatu tujuan yang hendak dicapai. Jadi dekat sini kita tahu, matlamat tu adalah satu target kita yang mana bila kita dah letak target, kita tahu kita nak capai. Macam mana kita nak capai? Ada jalannya. Okay? Jadi kita lihat kenapa matlamat tidak tercapai. Banyak orang dia letak matlamat, dia ada matlamat tapi dia tak tercapai. Okay, kenapa perkara tersebut berlaku? Kerana pertama, dia mempunyai matlamat yang tidak jelas. Maksudnya di sini ada matlamat tapi terlampau besar, terlampau luas. Dia tak nampak pun fokus dia. Okay. Yang kedua adalah komunikasi yang tidak jelas. Maksudnya komunikasi di sini tidak kisah. Komunikasi antara dia dengan individu yang dibincangkan, kaunselor mungkin, dia tak menjelaskan secara meluas apa sebenarnya minat yang diinginkan. Okay. Baik. Yang seterusnya adalah keutamaan yang tidak jelas. Jadi, bila tak ada keutamaan yang jelas, dia dah tak tahu apa yang dia nak capai. Dan akhirnya tiada matlamat. Jadi saya nak tahu daripada anda semua, kalau boleh anda tulis di ruangan chat. Lagi mudahlah supaya tuan moderator boleh baca, saya pun boleh baca juga. Okey. Jadi, apa matlamat hidup anda? Okey, anda boleh mula menulis apa matlamat hidup anda. Saya minta para peserta boleh memenuhi ruangan chat dengan pertanyaan daripada panel kita. Okey, terima kasih Awang. Awang mengatakan bahawa beliau punya matlamat adalah menyenangkan ibu bapa. Okey, baik. Banggakan ibu bapa. Membanggakan ibu bapa, terima kasih. Untuk menjadi manager yang hebat. Hilda, untuk travel ke seluruh negara guna duit sendiri. Okey. Hilda ni suka shopping ke? Suka travel Nak jadi traveller lah. Elisha, oh laju sangat ni. Tak nampak. Untuk jadi kaya. Terima kasih Selustika untuk jadi kaya Okey, baik. Untuk beli apa-apa saja untuk ibu bapa. Meringankan beban ibu bapa. Okey, berdasarkan contoh-contoh yang rakan-rakan anda kongsikan di ruangan chat sebentar tadi.
Okey, mulianya membawa ibu untuk menunaikan haji. Masya Allah, semoga anda punya matlamat itu tercapai lah. Tapi, okey, Ada lagi template kan? kita nampak banyak Menjadi lagi seorang berguna pada diri sendiri dan masyarakat. okey, kita nampak banyak respon menjadi seorang individu yang berguna kepada masyarakat. Banyak matlamat yang rakan anda kongsikan dekat dalam grup tadi, dekat dalam chat room. Tapi saya nak tanya kepada anda sendiri, adakah anda rasa matlamat anda itu tepat? Adakah ia menepati konsep untuk mencapai matlamat? Adakah anda rasa ia dapat dicapai? Okey. Jadi untuk kita lihat perkara tersebut, kita akan pergi kepada slide seterusnya lah. Okey. Dekat sini anda semua ada matlamat tadi kan? Ada matlamat tapi tanpa tindakan adalah apa? Kita panggil sebagai apa tu? Sia-sia. Sia-sia. Okey. Angan-angan. Angan-angan, terima kasih. Betul. Imajinasi. Bermimpi di siang hari. Terima kasih. Mimpi. Okey. Jadi Macam lagu je ni. matlamat tanpa tindakan adalah angan-angan mat jenin, cakap kosong, mimpi. Dia tak ada usaha pun. Dia tak ada pelan tindakan pun. Dia cuma berangan-angan. Okey, hari ni saya nak jadi kaya. Tapi dia tak ada usaha untuk menjadi kaya. Hari ini saya berazam lah, esok nak bawa emak pergi umrah. Esok tu dia nak bawa emak dia pergi umrah. Tapi dia tak ada plan pun. Esok dah nak bawa emak pergi umrah, macam mana tu nak uruskan. Jadi itu semua adalah angan-angan kosong, angan-angan mak jenin. Tapi angan-angan mak jenin akan bertukar sekiranya anda ada tindakan. Jadi itulah yang pentingnya untuk anda membina satu pelan matlamat berdasarkan iSmart. Okey, baik, kita akan melihat kepada iSmart. Okey, bagaimana mencapai matlamat? Okey. Menurut Edwin Locke, berdasarkan teori pemantapan matlamat, seseorang itu mencapai matlamat adalah berdasarkan memberi penekanan penetapan matlamat yang spesifik dan mencabar. Jadi, matlamat itu sendiri kena spesifik dan mencabar. Anda telah kongsikan di dalam ruangan chat tadi, anda berkongsi bahawa anda nak membawa ibu bapa anda umrah, pergi haji misalnya. Tapi adakah matlamat itu spesifik? Adakah anda rasa matlamat itu spesifik? Boleh jawab di ruangan chat. Ada juga kawan-kawan tadi kata dia nak travel seluruh dunia. Adakah itu spesifik? Boleh jawab dalam ruangan chat. Dan juga ada yang jawab dia nak jadi kaya. Saya nak tanya, adakah itu matlamat yang spesifik dan mencabar? Anda lihat sendiri kepada matlamat anda. Dan untuk memastikan kita bermotivasi, setiap matlamat mestilah jelas, spesifik dan boleh dicapai. Boleh juga diukur. Jadi sebab itu penting untuk kita tahu matlamat kita ni spesifik ataupun tidak, boleh dicapai ataupun tidak, boleh diukur ataupun tidak, mencabar ataupun tidak, ataupun bersesuaian ataupun tidak, jelas ataupun tidak. Supaya apa? Supaya kita lebih termotivasi untuk melakukan, untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Kalau kurangnya satu elemen ini, boleh jadi anda tak tahu macam mana nak capai. Bila anda tak tahu nak capai, anda akan jadi demotivate. Hilangnya motivasi untuk mencapai matlamat anda. Jadi itulah kepentingan untuk mewujudkan satu matlamat yang spesifik, sistematik berdasarkan iSmart. Okay. Kita lihat kepada model iSmart tadi. Kebiasaannya yang kita dengar adalah SMART goal. Ramai orang tahu apa itu SMART goal. SMART, specific, measurable, attainable, relevant, time-based. Itu adalah SMART. Namun begitu, ramai yang lupa ada satu elemen yang sangat penting, iaitu apa? I. Okey, ini saya letak tanda seru. Sebenarnya adalah I, tapi saya letak tanda seru. Kenapa tanda seru? Kerana ia adalah satu komponen yang sangat penting. Bila penting, ia adalah important. Which is, inilah perkara pertama yang kena anda tetapkan dulu sebelum anda tentukan matlamat anda. Anda kena tahu dalam hidup anda,
Apa yang penting dalam hidup anda? Okay. I adalah important, kepentingan. Untuk important, untuk kepentingan, anda kena lihat kenapa penting matlamat yang anda wujudkan. Kenapa penting matlamat yang anda cipta? Adakah ia memberi manfaat kepada diri anda ataupun tidak? Okey, dekat sini mungkin anda boleh kongsikan 3 matlamat anda yang penting untuk kita sama-sama lihatlah dengan kawan-kawan sekali. Okey, boleh tak kongsikan? 3 matlamat yang penting dalam hidup anda. Travel. Travel penting ke? Okey, terima kasih Hilda. Boleh saya tanya Hilda, adakah travel itu penting? Bagi saya lah Miss, sebab saya nak menghargai diri saya dengan travel ke mana-mana. Itu salah satu cara untuk saya menghargai, membalas jasa diri saya sendiri. Okey, awak lebih bersikap individualistik lah, yang mana awak nak travel disebabkan awak nak mencapai kepuasan diri sendiri, nak menghargai diri sendiri. Okey, baik. Terima kasih Hilda. Untuk kepentingan, setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeza. Kalau contoh Hilda tadi, dia ada kepentingan dia sendiri. Dia nak travel disebabkan dia nak hargai diri dia sendiri. Mungkin selama ni dia tak pernah, maaf kalau saya bercakap, dia tak pernah mencapai satu kepuasan, dia tak pernah mendapat penghargaan daripada orang lain. Jadi dia rasa ada baiknya untuk dia menghargai diri dia. Bagaimana cara dia menghargai diri dia adalah dengan travel ke seluruh dunia, contohnya. Jadi dari situ dia rasa ada kepentingannya untuk dia capai matlamat ini. Tapi adakah kepentingan tersebut memang sangat-sangat penting? Hilda? Ya mungkin lah tak penting sangat Miss, sebab mungkin ada kepentingan lain, tapi buat masa ni saya rasa sebab saya nak sayangi diri saya lebih, menghargai diri saya lebih lagi. Sebab saya selalu overthinking pasal orang lain macam tu lah Miss. Okey, faham. Baik. Kalau begitu, kalau awak dah tahu matlamat awak nak travel satu dunia untuk relaxkan diri sendiri, anda kena tetapkan juga kepentingan kepada matlamat anda. Untuk matlamat itu, apa yang penting dalam matlamat? Apa elemen-elemen yang perlu awak tekankan, highlightkan dalam matlamat awak tu. Contohnya, tadi kan awak kata nak travel satu dunia. Kalau awak nak travel satu dunia, apa perkara yang awak perlu pertimbangkan? Boleh Hilda kongsikan? Duit dulu Miss. Ya, duit. Terima kasih. Selain daripada duit, apa lagi Hilda? Tahu Miss apa lagi Miss? Okey, mungkin ada tak faktor kesihatan sendiri menjadi kepentingan dalam untuk awak mencapai matlamat tu? Kesihatan, keselamatan. Ya Hilda? Kesehatan kan Miss? Faktor kesehatan. Maksud Miss? Untuk awak capai matlamat ni, apa yang penting awak perlu pertimbangkan adalah faktor kesihatan. Okay. Contoh, kalau awak tak sihat, awak dapat tak travel satu dunia? Dapat. Tak dapat. Contoh lagi satu, keselamatan. Kalau awak sendiri tak selamat untuk pergi ke negara yang bergolak, adakah awak akan travel satu dunia? Tak, takut Miss. Takut. Jadi itu perkara-perkara yang perlu anda pertimbangkan ya. Okay. Dalam anda menetapkan satu matlamat, anda kena lihat kepada perkara-perkara yang penting. Perkara yang menjadi kepentingan. Contohnya tadi, kewangan. Penting tu. Kalau tak ada kewangan, macam mana dia nak travel? Dan keselamatan. Kalau negara tu bergolak, boleh tak dia travel? Dalam keadaan pandemik sekarang, boleh tak dia travel? So dia kena lihat faktor-faktor seperti itu. Okay? Yang seterusnya adalah kita lihat kepada SMART itu sendiri. Yang pertama adalah spesifik. Yang kedua adalah measurable. Ketiga attainable. 4 realistic dan time based.
Okay, jadi untuk spesifik, kita pakai contoh Hilda lah. Terima kasih Hilda bagi contoh, minta izin. Okay, untuk spesifik, dia kena tetapkan satu matlamat yang terperinci. Kalau Hilda, dia kata tadi dia nak travel satu dunia. Tapi adakah itu terperinci Hilda? Tak, sebab saya tak tekankan ke mana saya nak pergi, berapa bajet. Betul. Pandai. Terima kasih Hilda. Dan kemudian saya nak tanya anda sendiri Hilda. Adakah ia boleh diukur? Tak dapat sebab kita tak tahu apa yang boleh jadi kan. Mungkin boleh kalau Hilda tambah lagi. Nak keliling satu dunia. Tapi disebabkan Hilda spesifikkan kepada nak keliling satu dunia sahaja, Hilda tak tahu berapa negara yang Hilda boleh pergi. Berapa negara yang Hilda boleh capai dalam satu tempoh-tempoh tertentu. Kita lihat kepada boleh dicapai. Hilda kata tadi dia nak keliling satu dunia. Tapi dia tak tahu boleh ataupun tidak dicapai dalam keadaan pandemik. Hilda, boleh tak dicapai? Tak dapat sebab MCO. Kan, MCO. Jadi macam mana dia nak capai dia punya matlamat tu sendiri? Bila ada MCO, bila ada kekangan macam ni, jadi dia tak boleh nak pergi. Okay? Jadi munasabah, realistik. Munasabah tak awak punya matlamat tadi Hilda? Nasabah kan Miss? Munasabah. Munasabah baik. Munasabah ni awak kena lihat kepada pelbagai faktor ya. Sama ada dia boleh dicapai, diukur terperinci. Benda tu kena jadi penting. Kena jadi kepentingan. Okay, kalau realistik, adakah awak yakin faktor kewangan awak sendiri mampu untuk bawa awak menjelajah satu dunia? Okay. Kalau dalam poket saya ada RM10, saya mampu tak untuk jelajah satu dunia? Dalam bank saya pun ada RM0, saya mampu tak untuk jelajah satu dunia? Jadi, matlamat itu adalah tidak realistik untuk saya. Mungkin Hilda realistik, untuk saya tidak realistik. Sebab saya tak ada kewangan yang cukup. Jadi macam mana saya nak travel satu dunia? Okay? Jadi matlamat kita kenalah realistik. Kenalah ikut kemampuan sendiri. Kalau tak mampu, jangan belagak mampu. Kalau tak mampu, kena usaha untuk gandakan supaya anda dapat capai apa yang anda ingin capaikan. Kemudian adalah time base. Kita lihat kepada time base. Untuk time base, Hilda sendiri dia tak ada kata pun bila dia nak capai. Okay, berapa hari dia nak pergi. Dia tak ada nyatakan pun. Okay, kalau sekarang adalah tahun 2021. Sekarang MCO. Jadi dia tak boleh nak pergi sekarang. Mungkin 10 tahun akan datang bila dah ada vaksin, tak ada COVID dah, dia boleh pergi masa tu. Jadi untuk lebih spesifik, tuliskan. Hilda nak travel satu dunia pada tahun sekian-sekian-sekian. Jadi dia dah tahu dah. Jadi along that time, dalam jangka masa 10 tahun tu lagi, dia boleh buat preparation. Bila Hilda letak secara general je tadi, dia dah tak tahu planning dia. Dia dah tak tahu bila dia nak execute, bila dia nak mulakan perancangan dia, dan dia tak tahu apa preparation yang dia patut buat. Mungkin tahu tapi dia tak jelas. Dia akan jadi serabut. Ingat tak apa yang dikata oleh Iron Lady tadi? Matlamat adalah kompas kita. Okay? Kalau kita tak tetapkan matlamat kita secara spesifik, secara measurable, attainable, realistic dan time based, maka kita takkan jumpa jalan yang tepat. Kita takkan fokus. Sama juga macam konsep kita memanah kepada papan sasar. Kalau kita memanah, kita akan fokus kepada eyeball kan, mata merah tu, bulat-bulat dekat tengah. Tapi kalau kita tak ada kemahiran, kita tak ada skill, kita tak ada cara untuk handle kita punya tangan untuk sasarkan ke lubang yang tepat, sasarkan kepada titik yang tepat, kita takkan dapat capai. Untuk capai benda tu, kita perlu ada planning, perancangan ataupun kemahiran-kemahiran tertentu. Okay? Boleh Hilda? Boleh Miss. Okay. Miss. Sama. Bukan Hilda saja tapi semua orang. Okay? Bukan matlamat kejaya sahaja tapi matlamat hidup. Apa-apa sahaja matlamat dalam hidup anda, anda kena ada plan. I smart. Kalau anda tak I smart, you smart. Orang lain lebih smart daripada you. Okay? So better you jadi I smart. Baik. Contoh, kita lihat kepada contoh ini. Okay, kalau tadi Hilda bagi contoh dia. Tapi ini, kita lihat kepada ni.
Dalam masa 3 hari akan datang, saya akan menghubungi 5 kenalan perniagaan untuk mencari peluang kerjaya. Menurut anda sendiri, adakah contoh ini contoh yang baik dan bertepatan dengan iSmart? Anda boleh jawab di ruangan chat juga ya. Terima kasih. Okay. Kalau nak bersuara pun boleh buka mic. Saya ulang, adakah anda rasa matlamat yang dinyatakan di dalam ini adalah matlamat yang menepati iSmart? Ya, terima kasih Syarifah. Hilda, terima kasih juga Hilda. Awang, ya, terima kasih. Alia. Okey, rata-rata mengatakan ya. Ini adalah contoh ideal untuk iSmart. Ini adalah contoh ideal. Tapi kita lihat pula. Kalau anda kata itu adalah ideal yang contoh, ideal yang baik, kita lihat pula satu persatu. Saya nak tanya anda semua. Dalam masa 3 hari akan datang, saya akan menghubungi 5 kenalan perniagaan untuk mencari peluang kerjaya. Okey, sekarang saya nak ajukan persoalan. Kalau dia seseorang individu yang suka melengah-lengahkan masa dan dia suka membuang masa, adakah dalam tempoh 3 hari itu dia akan lakukan perkara tersebut? Ya atau tidak? Tidak. Terima kasih Awangko, Izzah, Jennifer, Hilda. Terima kasih. Jadi, Tak, Miss. kalau dia seorang individu yang suka melengahkan masa 3 hari tu mungkin tak cukup untuk dia interact dengan kawan-kawan dia, kenalan dia. Jadi sekarang saya nak tanya, adakah 5 kenalan perniagaan itu dia dah tahu, dia dah kenal? Ya atau tidak? Tidak, sebab dia tak spesifik kerja apa yang dia nak. Baik, terima kasih, betul. Lagi. Dan boleh jadi 5 kenalan perniagaan dia macam yang kawan kita kongsikan tadi. Dia tak tahu kerjaya apa yang dia nak. Jadi jenis perniagaan apa yang dia nak. Jadi dia tak tahu kenalan apa yang perlu dia cari, perlu dia spesifikkan. Dan kita lihat pula yang seterusnya adalah dia nak cari 5 kenalan perniagaan untuk mencari peluang kerjaya. Bila dia berinteraksi dengan ahli perniagaan yang dia dah jumpa tadi, kononnya. Okey, ahli perniagaan yang dia dah jumpa tadi untuk cari peluang kerjaya. Adakah diyakini bahawa sekiranya dia dah jumpa ahli perniagaan tersebut, dia akan memberikan peluang kerjaya kepada individu tersebut? Ya ataupun tidak? Tidak semestinya. Okay. Jadi dekat sini kita lihat. Walaupun anda melihat ini macam contoh yang terbaik lah. Boleh tahan contoh tu. Nya dalam masa 3 hari, dia dah ada masa, time frame dia dah ada. Okay. Dia akan menghubungi 5 kenalan. Okay, dia dah tahu siapa target dia nak pergi. Kenapa? Matlamat dia untuk mencari peluang kerjaya. Dia dah ada matlamat dia. Tapi masalahnya sekarang, dia tidak spesifik. Dia gunakan ayat-ayat yang sangat umum, sangat jelas. Okay. Dia menggunakan ayat yang sangat jelas yang mana ia akan menyebabkan individu itu boleh mencari alasan untuk melengah-lengahkan dia mencapai matlamat yang diinginkan. Okey. Jadi kalau anda nak tetapkan matlamat anda, tolong jangan gunakan bahasa yang spesifik. Tolong jangan gunakan bahasa yang umum. Maafkan saya ulang semula. Tolong jangan gunakan bahasa yang umum untuk menetapkan matlamat. Namun begitu, gunakan bahasa yang spesifik yang mana bila anda tulis tu, anda dah tahu. Bila anda tulis tu, anda dah tahu itulah yang anda akan lakukan. Itulah pelan-pelan langkah anda untuk anda mencapai kejayaan anda. Saya tak tahu macam mana penulisan anda, tapi yang pasti anda kena tulis berdasarkan iSmart. Okay, sekali lagi saya kata berdasarkan iSmart. Bukannya you smart, bukannya orang lain yang smart, tapi awak sendiri yang smart. iSmart. Okay. Kita lihat kepada tips untuk mencapai matlamat. Kalau individu itu dah capai matlamat dan dia pun dah ada juga smart goal, dia dah buat dah smart goal dia. Tapi dia tak tahu apa cara untuk mencapai matlamat. Okay, bagaimana cara untuk mencapai matlamat adalah kita melihat kepada wujudkan pelan tindakan. Okay, kenapa penting untuk kita wujudkan pelan tindakan? Supaya kita tahu, okay, bila kita dah ada satu matlamat, what
what we need to do next. Apa yang kita perlu lakukan seterusnya untuk kita mencapai matlamat. Sebab itulah pentingnya tadi matlamat dijelaskan secara spesifik supaya awak tahu. Dalam matlamat tu awak dah ada pelan perancangan. Okay, macam mana awak nak achieve benda ni. So bila awak buat pelan tindakan, awak dah tahu dah apa plan A, apa plan B, apa plan C. Okay. Yang seterusnya adalah beri komitmen. Macam kita tengok tadi, ada matlamat, ada impian, tak ada usaha, dia tak buat apa-apa, itu adalah angan majnin. Jadi apa yang dimaksudkan dengan komitmen di sini adalah awak betul-betul committed. Bila awak dah set matlamat tu, awak betul-betul committed 100%, 200% terhadap matlamat anda. Anda bertanggungjawab terhadap matlamat yang telah anda tetapkan. Beri komitmen sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah gambarkan matlamat. Okay. Kenapa kita perlu gambarkan matlamat adalah kerana untuk kita mengambil feel. Itu yang pertama. Untuk kita mengambil feel, apa perasaan bila kita dapat capai sesuatu perkara tu. Bila awak menggambarkan emosi awak sendiri, automatically otak awak akan mengalirkan satu enzim dalam diri badan awak, dalam fizikal awak untuk awak berusaha mencapai matlamat tersebut. Andai kata awak tak menggambarkan, awak tak ada motivasi untuk capai. Okay. Bila awak gambarkan, awak dah rasa dah kegairahan dia. Sebagai contoh lah, sekarang anda semua adalah pelajar. Kita ambil contoh yang paling dekat sekarang dengan anda. Adalah exam. Okey, jadi sekarang anda dah tetapkan matlamat anda. Oh, anda nak capai 4 flat. 4 flat SEM ni, dalam subjek sekian, apa yang awak perlukan. Dah spesifik dah. Okay, bila awak gambarkan, compare dengan orang yang tak menggambarkan, dia gambarkan, okay, bila dia dah capai 4 flat nanti, emak dia akan hargai dia, emak dia akan bagi hadiah dekat dia, dia akan dapat anugerah dekan, menjadi pelajar contoh, dia dah bayangkan dah apa yang akan berlaku sekiranya dia capai matlamat dia. Okay, bila berlaku perkara tu, dia akan jadi lebih excited, dia akan jadi lebih bersemangat untuk mencapai matlamat dia. Okay, jadi 3 perkara ni anda kena lakukan untuk anda capai matlamat anda. Baik, kita teruskan lagi. Okey, ini adalah canvas untuk anda menetapkan pelan kerjaya anda. Disebabkan kita ada masa yang terhad, jadi kita tak akan pergi kepada pelan inilah. Tapi saya akan terangkanlah satu persatu kepada anda semua bagaimana nak membuat pelan ini. Okay, jangan risau, segala apa yang kami kongsikan dalam program 2 hari ini akan dokumen-dokumen, segala apa yang dikongsikan akan diletakkan di dalam Google Drive untuk anda akses. Okay, untuk anda lihat contoh-contoh dan untuk anda gunakan contoh tersebut sebagai panduan anda nanti. Jadi anda boleh lakukan perkara ini kemudian, dan kalau anda nak semakkan, anda boleh rujuk kepada kaunselor ataupun speaker-speaker lah yang telah berkongsi topik berkenaan. Baik, untuk pelan kerjaya, tidak kisah sama ada anda nak mewujudkan pelan kerjaya ataupun pelan matlamat hidup yang lain, anda perlu ada elemen-elemen ini. Okay, ada 5 perkara yang akan ditekankan. Okay, yang pertama adalah komponen pertama. Siapa diri anda? Okay. Kalau awal-awal tadi kita dah tekankan siapa anda, apa yang anda pelajari, adakah ia menentukan kejayaan anda masa akan datang. So perkara-perkara itu anda kena aware sedari awal. Anda kena beri perhatian sedari awal supaya apabila anda membuat pelan kerangka ini, anda akan lebih mudah untuk menganalisis, mengidentifikasikan diri anda sendiri. Anda kena tahu siapa diri anda. Okay. Ini yang pertama itu adalah anda meletakkan nilai-nilai anda. Adakah anda seorang yang analytical, driven, ambitious, perceptive, creative, enjoy working with numbers, ataupun anda suka lebih suka bergaul dengan manusia? So anda kena tulis perkara tu. Tuliskan sebanyak yang mungkin, sespesifik yang mungkin supaya anda tahu apa kerjaya yang sesuai, apa yang bertepatan dengan minat anda. Dan kemudian anda kena senaraikan education. Okay. Education anda sekarang. Level anda sekarang. Contoh sekarang anda berada pradiploma. Okay? Jadi anda kena senaraikan.
Adakah zaman SPM anda dulu, anda berada dalam bidang sains? Okay. Adakah pradiploma anda sekarang berada dalam bidang kejururawatan? Okay. Dan juga seterusnya adalah, adakah sekarang anda sedang menjalani bidang kejururawatan? Latihan kompetensi kejururawatan. Anda senaraikan elemen-elemen tu. Kemudian employment. Contoh, kita ada tadi 3 orang yang sedang bekerja. Jadi dekat sini, employment ni anda tuliskan pengalaman anda. Okay? Pengalaman anda bekerja di mana-mana syarikat. Senaraikan dia punya syarikat dan juga jawatan anda di situ. Kemudian di kolom yang bawah, tulis personal preference anda. Apa yang sebenarnya anda inginkan? Adakah anda ingin bergaul dengan individu? Ataupun anda lebih selesa bekerja di dalam lab? So anda kena tahu apa anda inginkan. Kemudian adalah values. Okay, nilai anda sendiri. Adakah anda nak bekerja working hours? Okay, 8 ke 5 saja. Ataupun anda tak kisah. Janji anda dapat contribute dengan manusia. Okay? Adakah anda nak bekerja sebagai individual ataupun anda nak bekerja secara kelompok, bekerja secara berkumpulan? Anda kena senaraikan. Kemudian anda kena tahu juga limitation anda. Apa limitasi-limitasi yang ada dalam diri anda? Contohnya tadi Hilda, dia nak pergi satu dunia. Okay, tapi dia tak ada kemahiran bahasa asing. Jadi macam mana dia nak anchor dia punya matlamat tu? Jadi dekat sini dia kena ada limitation. Dia kena senaraikan apa limitasi-limitasi dia supaya dia tahu apa pelan tindakan yang perlu dia lakukan. Okey. Yang kedua adalah matlamat. Barulah selepas anda menilai diri anda sendiri, barulah anda tetapkan matlamat anda. Okey, ini perkara yang kedua yang penting. Okey, kebiasaannya perkara inilah yang penting ditanya oleh panel interview. Sekiranya anda menghadiri interview, dia akan tanya, in 5 year, dalam masa 5 tahun akan datang, anda lihat anda di mana? Itu soalan common daripada interviewer. Jadi sekarang adalah lebih baik untuk anda menetapkan seperti ini. Anda dah siap dah. Short term, 4 flat. Mid term, 5 tahun akan datang, apa yang akan anda jadi? Okay, dah masuk dah college kejururawatan sekian-sekian-sekian. Okay, long term, dah jadi dah ketua jururawat. Dia dah ada plan. Jadi bila dia dah ada plan tu, dia akan tengok kepada elemen yang seterusnya, iaitu current competency, skill, knowledge and experience. Adakah kemahiran sekarang mencukupi? Okay. Dia kena senaraikan kemahiran-kemahiran yang dia ada sekarang. Senaraikan sebanyak mungkin. Sama ada soft skill, hard skill ataupun sebagainya. Kena senaraikan. Kalau ada kelebihan yang lain, luar daripada bidang pun senaraikan. Kemudian kita lihat kepada yang keempat. Development needs and skill required for current job and future goal. Okay, kalau contoh tadi ada 3 orang yang bekerja kan, current job dia dah ada skill yang diperlukan. Okay, dan dia nak upgrade diri dia. Dia nak future goal dia lagi lebih besar. Jadi dia akan tulis kerjaya sekarang, apa dia punya kerjaya sekarang, kemahiran-kemahiran yang dia ada sekarang, dan apa future kemahiran yang diperlukan untuk dia achieve future matlamat dia nanti, future goal. Okay, dan yang seterusnya adalah action plan yang kelima. Okay, action plan barulah kita develop action plan. Okay, dalam action plan, anda kena buat sebanyak mungkin backup plan. Plan A, plan B, plan C. Okay, ingin saya kongsikan sedikit lah dekat sini. Saya sendiri, masa saya form 5, saya sendiri nilai saya adalah saya suka bekerja dengan masyarakat dan saya suka berinteraksi dengan orang. Tapi dalam masa yang sama, saya kurang kemahiran dari sudut interpersonal skill. Jadi saya dah tahu saya ada lackness dekat situ. Dan pada masa yang sama, saya dah bina dah action plan saya. Okay, plan A saya nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu, nak masuk maktab, sekian. Plan B, saya nak jadi penjawat awam, bekerja dalam bidang Jabatan Pendaftaran Negara, kalau tak silap. Mungkin Jabatan Pendaftaran Negara, saya lupa. Okay, itu adalah plan B saya. Saya nak bekerja dalam bidang Jabatan Pendaftaran Negara. Kemudian yang terakhir adalah
kaunselor. Itulah yang terakhir. Kesian. Kaunselor adalah pilihan terakhir. Okey. Tapi bila A tak dapat sebab terlepas pendaftaran maktab, syarat tak cukup apa semua. Lepas tu saya pergi kepada B. Bila pergi kepada B pula, kesian. SPA tak nak terima. Result cukup-cukup makan. Kesian. Kesian sangat. Jadi dekat situ, bila saya dah tengok, tak ada potensi ni nak masuk government. Tak apa. Abaikan dulu. Lepas tu, mula-mula saya tak tahu lagi. Saya tak tahu hala tuju saya nak jadi apa selepas itu. Tapi saya memang dah dari dulu, daripada saya kecil, daripada saya darjah 4, saya minat sangat tengok saya punya kaunselor. Kaunselor saya, dia orang yang baik, dia suka sangat membantu orang lain. So dia menjadi inspirasi kepada saya untuk menjadi seperti dia. Masa tu, saya tak tahu lagi macam mana cara untuk jadi kaunselor. Memang tak ada idea apa hala tuju saya, macam mana saya nak capai. Apa yang saya buat adalah, saya ambil tempoh masa bertenang. Tempoh masa bertenang saya adalah 2 tahun. 2 tahun tu saya masuk STPM. Bila saya masuk STPM, apa yang berlaku adalah saya menggunakan pendekatan itu untuk menenangkan diri. Untuk saya tengok. Untuk saya bina soft skill saya sendiri. Sebab saya orang yang tak ada interpersonal skill. Tak ada kemampuan untuk menjadi seorang kaunselor yang berkaliber. Untuk menjadi seorang yang berani berada di hadapan. Jadi, apa yang berlaku adalah masa bertenang itu sendiri, saya pertingkatkan diri saya sendiri. Saya cari tahu jalan untuk saya capai menjadi seorang kaunselor. Okay, at the end of the day, bila habis STPM, berjumpalah dengan kaunselor di sekolah baru. Perkara pertama yang dilontarkan oleh kaunselor, kenapa awak nak jadi kaunselor? Bila saya kata saya punya matlamat, saya nak bantu orang. Jawapan dia adalah apa? Apa respon dia selepas itu? Dia kata, awak tak layak jadi kaunselor. Saya sedih bila dia kata macam tu, bila dia kata awak tak layak jadi kaunselor, walhal itu adalah minat saya. Jadi, bila dia kata macam tu, dia suntikkan perkataan itu dalam diri saya, dia menjadi satu pendorong semangat kepada saya untuk mewujudkan satu lagi rangka yang baru, macam mana saya nak buktikan pada dia, saya boleh jadi kaunselor. Okay? Jadi apabila adanya rasa macam berkobar-kobar dan juga adanya rasa semangat tu, secara tak langsung, dia membantu saya untuk melihat apa peluang-peluang yang membolehkan saya untuk jadi kaunselor. Dan alhamdulillah, sekarang saya dah jadi kaunselor. Kaunselor di UiTM Muka. Okay, jadi, perkara itulah penting untuk anda. Mungkin kisah saya tak membantu anda untuk melihat, tapi anda boleh lihat lagi faktor-faktor orang lain macam mana dia boleh berkembang dalam sesuatu kejayaan. Okey, jadi akhirul kalam daripada saya. Maaf. Okey, akhirul kalam daripada saya adalah kata-kata daripada Benjamin Franklin. Beliau berkata, jika anda gagal merancang, anda apa rasa-rasanya? Jika anda gagal merancang, anda? Merancang untuk gagal. Betul. Anda merancang untuk gagal. Jadi, jika anda gagal untuk merancang, maka anda merancang untuk gagal. Kerana apa? Kerana anda tak ada buat preparation. Okay? Anda langsung tak ada preparation untuk mencapai matlamat hidup anda. Jadi, macam saya kongsikan sebentar tadi, anda perlu ada matlamat hidup. Okay? Perlu buat perancangan seawal yang mungkin. Kalau anda dah pra-diploma ni, anda rancang hidup anda. Selepas ini anda nak pergi mana? Okay? Wujudkan canvas career plan. Wujudkan canvas pelan kerjaya anda supaya bila anda lihat kepada pelan kerjaya anda itu, anda akan lebih termotivasi untuk mencapai anda punya kerjaya. Okay? Anda akan rasa tinggi untuk semangat untuk mencapai. Dan lagi satu tips daripada saya adalah sekiranya anda mempunyai matlamat, kongsikan matlamat anda kepada kawan ataupun kepada orang yang anda percayai. Kerana apa? Orang yang anda percayai dan orang yang melihat diri anda, dia dapat tahu kemampuan dan batasan anda. Bila anda bercakap dengan individu tersebut, mereka akan tahu
awak mampu ataupun tidak untuk capai. Macam saya kongsikan tadi, saya berkongsi kepada saya punya kaunselor mengenai saya punya impian untuk menjadi kaunselor. Apa yang berlaku, beliau nampak saya kurang kompetensi, saya belum lagi mampu untuk menjadi seorang kaunselor. Beliau tembak saya dengan perkataan, anda tak layak jadi kaunselor. Dia kata macam tu, direct to the point, dekat muka saya sendiri. Bila dia kata macam tu, saya jadi macam, okay, apa benda yang saya kena buat untuk saya capai benda ni? Saya jadi tertanya-tanya pada diri saya sendiri. Bila awak bertanya diri awak sendiri, awak berbincang dengan orang keliling awak, itulah yang menyebabkan awak dapat membentuk satu pelan intervensi, pelan kerjaya yang baik bila anda berbincang. Jadi ada pentingnya untuk anda apabila merancang, apabila anda telah mempunyai pelan kerjaya, berbincang dengan penasihat akademik anda, berbincang dengan orang-orang yang rapat dengan anda, berbincang dengan ibu bapa anda. Adakah mereka rasa anda mampu ataupun tidak? Okey. Lagi saya nak kongsikan juga, bila saya berkongsi dengan ayah saya berkenaan dengan saya nak menjadi kaunselor, perkara pertama yang dia katakan juga adalah, kau pun tak boleh jadi kaunselor. Dia kata macam tu dekat saya. Sama seperti kaunselor saya katakan. Kerana apa? Dulu saya seorang yang sangat pasif, sangat pendiam. Tak boleh nak bercakap langsung. Jadi apa yang berlaku, ayah saya sendiri bantu saya untuk keluar daripada kelompok tu. Keluar daripada kepompong kepasifan saya. Yang mana dia suruh saya bekerja bekerja di satu tempat untuk menjadi cashier. Okay. Kalau cashier kan kita kena berinteraksi dengan orang kan. Kena berbual dengan orang, kena bercakap dengan, kena greet customer, kena bagi return duit kepada customer. Perkara itulah, sekecil-kecil perkara itulah saya tak dapat nak lakukan. Sebab saya memang orang yang sangat pendiam. Tapi bila ayah saya nampak saya pendiam, dia bantu untuk saya keluar daripada kelompok tu, untuk bantu saya menjadi seorang yang lebih banyak cakap. Bila saya pergi ke kerja, saya bekerja, saya persiapkan diri saya. Saya bina hubungan, saya bina interpersonal skill, intrapersonal skills dengan orang untuk membantu saya mencapai matlamat. Okay. Daripada situ, setahun lebih saya bekerja dekat kedai, menjadi cashier, develop saya punya interpersonal skills dan kemudian saya masuklah ke universiti. Bila saya masuk ke universiti, belum lagi hilang tu. Masih juga menjadi individu yang sama, kurang sedikit lah. Dia dah boleh bercakap sedikit, dah boleh bergaul dengan orang sedikit. Apa yang berlaku bila saya masuk universiti adalah saya join club-club. Saya join persatuan, saya join persatuan, pertandingan, conference yang membolehkan saya untuk berdiri di hadapan, bercakap dengan orang ramai. Sebab saya bukan jenis orang yang boleh bercakap depan orang ramai. Jadi, bila saya buat perkara tu, saya mencabar diri saya sendiri. Saya dapat lihat kemampuan saya sebatas mana. Saya boleh lihat kemampuan saya boleh pergi jauh ataupun tidak. Jadi daripada situlah, sepanjang 4 tahun saya di universiti, saya develop diri saya. Dalam masa yang sama, saya mengambil bidang yang saya inginkan. Develop skill, lama-lama bila saya dah develop skill tu, alhamdulillah adalah saya. Jadilah saya sekarang. Dan bila saya balik ke Sarawak selepas 4 tahun tak balik, adalah balik. 4 tahun, 4 tahun, kemudian saya dah tak balik dah pergi Semenanjung. Saya stay je dekat Sarawak. Bila saya stay dekat Sarawak, ayah saya pertama yang dia terkejut, yang dilontarkan kepada saya adalah dia kata macam ni. Cik sangka Angah boleh pandai kelakar. Dia kata macam tu. Dia tak sangka saya boleh bercakap. Dia ingat saya memang tak boleh bercakap langsung. Sebab once saya balik je daripada tempat saya belajar, saya bercakap non-stop. Ada je benda yang saya kongsikan kepada ayah saya. Popek. Dan itu yang menyebabkan ayah saya terkejut. Daripada seorang yang pasif, kenapa saya boleh jadi seorang yang sangat banyak mulut. Tapi itu bukanlah faktor, itu bukanlah ciri peribadi saya yang the real me lah. The real me adalah orang yang pendiam, orang yang relax apa semua. Bukannya orang yang suka bercakap banyak. Tapi bila saya dengan family, saya akan keluar macam-macam. Jadi banyak mulut, jadi macam ada je benda nak dibualkan. Jadi dari situ, bila saya berkongsi, ayah saya, ibu saya, mereka nampak apa kelemahan saya. Jadi mereka bantu untuk saya keluar daripada kelemahan saya. Anda pun boleh lakukan perkara yang sama. Kongsikan kepada orang yang betul-betul kenal diri anda, betul-betul tahu apa kelemahan anda, betul-betul tahu apa kekuatan anda dan betul-betul tahu macam mana anda boleh ditrik, anda boleh dimanipulasi untuk
menjadi lebih baik. Okay. Kalau macam cikgu saya, dia manipulate saya punya pemikiran. Dia kata awak tak layak jadi kaunselor. Dia manipulate saya. Kalau ayah pula, dia tahu saya pendiam, dia baling saya dekat tempat yang memerlukan saya untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi dekat situ, slowly saya dapat develop diri saya sendiri. Sama macam anda juga, cari jalan. Okay, bincang dengan ahli keluarga terdekat. Supaya anda dapat melihat diri anda dan orang lain dapat pun melihat diri anda dan juga membantu anda untuk berkembang. Okay. Wallahu a'lam bisawab. Kalau ada persoalan, boleh dimajukan. Kalau tak ada persoalan, saya serahkan kembali kepada tuan moderator kita pada hari ini. Terima kasih kepada para pelajar dan peserta kerana sudi bersama dengan saya sepanjang hampir 2 jam dan kekal dalam perbincangan kita pada hari ini. Okay, saya serahkan semula kepada tuan moderator. Silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada panel kita Cik Zian di atas perkongsian beliau sebentar tadi. So, para peserta kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan dengan Cik Zian. Ada apa sebarang pertanyaan ke tentang kerja dan kerjaya. Alhamdulillah. Kalau tak boleh kalau tak boleh nak bagi tahu, boleh isikan pertanyaan di dalam chat box. Okey, saya rasa tak ada. Okey, tak ada lah tu. Mungkin tuan moderator boleh teruskan. Okey, Kita ada seorang, Il Hajar angkat tangan. Ya, Il Hajar. Ilhaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Just mau kepastian sebab macam saya cakap tadi, saya pilih bidang jurusan yang saya ambil sekarang ni sebab saya rasa itu satu keperluan lah. Okey. Tapi kalau macam nak mana? Il Hajar. Ya. Suara Il Suara L tak kedengaran. Mungkin L boleh type di ruangan chat dan saya akan bacakan soalan L Hajar lah. Okey. Okey, terima kasih L Hajar. Okey, sementara kawan-kawan yang lain, sementara kita menunggu L Hajar untuk menaip soalan, mungkin ada yang lain nak mengajukan soalan, dipersilakan jugalah. Panjang nampak gayanya soalan ni Cik Zian. Ya, panjang sangat. Kita masih menunggu lagi soalan-soalan daripada rakan-rakan yang lain. Sekiranya ada boleh dikemukakan. Dan mungkin, okey, nak mengalu-alukan juga ya, kita ada juga pegawai kaunselor, pegawai psikologi daripada kampus Samarahan, Puan Syafiza. Tadi pun saya ada lihat Puan Khairul Eti dan juga Puan Dayang Nordiana bersama kita pada pagi ini. Okay, terima kasih kerana menghadiri program kami, Puan Syafiza dan yang lain-lain. Okey. Kita dah ada soalan ni Cik Zian. Okey. Okey, soalan daripada El Hajar Bahar. Saya choose jurusan ni sebab saya rasa keperluan dan saya sendiri sebenarnya tak tahu apa yang saya minat. Jadi bolehkah saya just pilih kerjaya based on benda yang saya mampu buat? Okey, baik. Macam yang diperkatakan oleh Frank tadi, Frank berkata bahawa boleh, memang boleh. Memang boleh, tak ada masalah pun awak memilih
kejaya berdasarkan apa yang awak mampu buat. Namun begitu, apa yang berlaku bila awak tak ada minat adalah awak akan jadi futur, awak akan jadi kurang motivasi, awak akan jadi macam tak semangat untuk melakukan perkara tu. Kerana apa? Awak tak minat pun dengan perkara tu. Kita kena lihat internal factor dalam membuat pemilihan kejaya, bukannya external factor. Kalau external factor, awak akan mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Tapi kalau awak ada internal factor, yang mana internal factor ni lebih kepada dalaman awak minat, awak memang potensi diri awak ada dekat situ dan nilai-nilai awak sendiri bertepatan dengan kejaya itu, maka itu akan membantu awak untuk mencapai kepuasan dalam hidup awak. Okay? Tak ada masalah untuk awak memilih kejaya yang awak tak minat, tapi dia akan menjadi risiko pada diri awak. Apa yang saya boleh sarankan adalah sekiranya awak tak tahu apa yang awak minat, awak jumpa dengan kaunselor awak, berbincang dengan kaunselor awak. Mereka ada intervensi-intervensi yang bersesuaian untuk membantu anda melihat kerjaya, melihat minat, melihat potensi diri awak. Okay? Daripada intervensi itu, kaunselor akan membantu melihat adakah kerjaya ini boleh awak pergi ataupun tidak. Okay? Saya sarankan awak untuk berjumpa dengan kaunselor awak lah. El Hajar. Kalau boleh saya tahu, El Hajar ambil bidang apa ya, El Hajar? Islamic Finance. Okay. Baik. Dan El Hajar tak tahu apa yang El Hajar minat Okay. Ada lagi soalan ni daripada Jessica, daripada peserta? Okay, Jessica. Kalau kita minat sesuatu kejaya, tapi kejaya itu di luar kemampuan kita, macam manakah Miss? Okay. Sebab itu pentingnya tadi pelan kejaya yang telah saya kongsikan pada akhir perkongsian tadi. Yang mana bila awak buat pelan tu, awak akan lihat kemampuan awak terbatas ataupun tidak. Kalau kemampuan awak tak cukup, awak ada lagi satu. Dekat bawah tu, apa requirement ataupun elemen-elemen yang penting untuk awak capai, untuk awak buat supaya awak dapat capai matlamat anda. Okay. Kalau awak lihat, walaupun awak dah tulis dah perkara-perkara yang awak perlu buat supaya awak dapat capai matlamat awak, at the end awak tak dapat juga capai benda tu, sekurang-kurangnya anda patut berasa bangga dengan diri anda kerana anda telah berusaha. Okay, macam saya katakan tadi, kita merancang. Cantiklah planning kita. Planning kita cantik sangat. Kita dah buat ni sekian, ni dah sekian, ni dah sekian. Cantik. Memang kita ikut flow. Tapi at the end, semua itu tertakluk kepada pencipta kita sendiri. Tuhan kita. Tuhan kita yang dah tetapkan. Okay, awak akan jadi cikgu nanti. Tuhan dah tetap dah, awak dah akan jadi cikgu. Tapi walau bagaimanapun, awak punya cita-cita sendiri bukanlah cikgu. Tapi awak kena ingat, secantik-cantik perancangan awak, lagi cantik perancangan pencipta kita. Okay? Tapi kalau boleh, carilah apa yang awak minat bersesuaian dengan kemampuan awak. Supaya at the end, awak tak rasa tertekan. Awak tak rasa burden dekat diri awak sendiri. Awak tak rasa itu merupakan satu perkara yang memberatkan diri awak. Okay. Kena ingat, awak kena jaga mental awak dulu. Perkara itu yang penting. Kalau mental awak tak elok, mental awak terganggu, awak takkan dapat cemerlang. Awak takkan dapat perform dalam kerjaya awak. So, first thing first, mental dulu. Okay? Okay, soalan daripada Selustika Kimbi. Cik Izian, bagaimana hendak konsisten dalam memberi komitmen untuk mencapai matlamat kita? Bagaimana hendak konsisten dalam memberi komitmen untuk mencapai matlamat? Okay, dekat sini, untuk konsisten, setiap orang ada kaedah masing-masing. Ada kaedah tersendiri untuk mereka konsisten mencapai matlamat mereka. Kalau saya sendiri, saya suka menggambarkan. Saya suka menggambarkan sebab saya jenis orang yang visual. Saya suka gambarkan apa yang saya inginkan. Bila saya dapat gambaran, saya dapat rasa. Bila ada perasaan tu sendiri, automatically komitmen saya berganda disebabkan oleh saya bertekad nak capai. Setiap orang dia mempunyai kaedah masing-masing. Mungkin tuan moderator kita ada cara yang lain, mungkin Selustika sendiri ada cara yang lain. Tapi kena ingat, konsistensi datang seiring dengan komitmen dan juga disiplin. Kalau awak tak ada disiplin, kalau awak tak ada komitmen,
konsistensi awak tidak akan ada. Okay? Kena ingat, seorang yang disiplin, dia akan dapat buat seperti apa yang dia inginkan. Dia akan buat according to plan yang dia tetapkan. Sebab itu pentingnya ada disiplin. Okay. Harap menjawab ya Selustika, Jessica dan juga El Hajar. Okay. Okay, terima kasih kepada El Hajar Bahar, Jessica Bujak, Selustika kerana telah memberikan soalan kepada panel untuk menjawab, dan harap yang ditanya mendapati apa yang dijawab oleh panel kita lah. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panel kita, Cik Izian Masli, di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Okey, diharap para peserta mendapat manfaat daripada yang disampaikan.